gagal bertingkat-tingkat dapat pangkat dalam darurat. Sebagai sebuah parti politik yang peduli kepada seluruh segmen masyarakat khususnya murid dan pendidik yang terkesan berhadapan dengan norma baru, Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional dengan kerjasama Pertubuhan Amanah Nadi Bangsa melancarkan kutipan sumbangan keuangan ke Tabung Peduli Pendidikan Amanah Nasional 2021. Menurut AJK Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional, pihaknya berbesar hati kepada mereka yang sudi menyumbang ke tabung ini untuk Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional salurkan kepada murid yang mempunyai kekangan kemudahan pendidikan. Syazmir Haris Nur Azlan berkata, pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan negara dan tamadun manusia. Justru katanya pelaksanaan pendidikan mesti dilakukan lebih sistematik dan berkualiti akibat daripada penularan pandemik COVID-19, suasana pendidikan terpaksa diubah suai sebagaimana sebelumnya. Metodologi pengajaran dan pembelajaran telah berubah dalam suasana norma baharu melihat kepada keadaan ekonomi yang kian tenat dan kesempitan hidup yang ditanggung oleh masyarakat. Apakah mungkin semua orang khususnya golongan masyarakat M40 dan B40 berkeupayaan untuk mendepani norma baru dalam sistem pendidikan kini? Apakah rakyat mampu menyediakan kemudahan yang lengkap untuk memastikan mereka tidak tercicir daripada arus perdana pendidikan? Apakah kita bersedia melihat golongan yang kurang berkeupayaan ini akan terus tertinggal? Kata beliau yang meminta orang ramai boleh melayari laman rasmi FB Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional untuk maklumat lanjut. Tahniah Amanah yang sentiasa prihatin dan peduli tentang masalah masyarakat, apatah lagi dalam keperitan rakyat menghadapi serangan pandemik COVID-19 hampir setahun. Namun, dalam kegairan pembangkang dan para sukarelawan membantu rakyat, alangkah tersentaknya kami, rakyat Marhin mendengar berita penganugerahan gelaran dan pangkat yang sangat tidak sesuai pada masanya. Seramai 111 penerima gelaran Datuk Sempena Hari Wilayah Persekutuan pada tahun ini berbanding hanya 28 saja mendapat gelaran itu pada tahun lepas ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah negara. Daripada 111 itu, 6 orang diberikan gelaran Datuk Seri Utama, 24 Datuk Seri dan 81 Datuk. Senarai penerima anugerah itu diumumkan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Isnin lalu. Antara yang mendapat Datuk Seri Utama adalah Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail di samping Yang di-Pertua Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam. Yang keempat, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka. Yang mendapat Datuk Seri pula adalah Dr. Samsul Anwar Nasara, Menteri Sumber Tenaga dan Sumber Asli, Taqiyuddin Hassan, Menteri JPM Undang-Undang. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamaluddin yang sedang berdepan dengan kemarahan ramai juga mendapat gelaran kali ini iaitu Datuk. Wow, hebat sungguh para Menteri Perikatan Nasional dalam merebut gelaran dan pangkat segairah mereka merampas dan merompak kuasa di siang hari setahun lalu. Tak sangka pula kami rakyat Marhin dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan dalam keadaan ekonomi negara yang semakin jahanam. Dalam keadaan darurat baru saja 3 minggu berlalu, angan-angan para pengkhianat untuk mendapat gelaran direalisasikan. Tahniah Muhyiddin. Pada tahun lepas ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, hanya 28 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat sempena Hari Wilayah Persekutuan 2020. Dan paling menarik, Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, YB Khalid Abdul Samad langsung tidak mahu menerima apa-apa gelaran demi kepentingan dirinya, namun tetap diberikan gelaran Khalid, Carlsberg dan sebagainya oleh para walaun. Dan pada ketika itu, semua penerima gelaran Datuk Seri dan Datuk adalah pegawai kerajaan dan ahli perniagaan dan bukannya ahli politik. Itu fakta. Dan kalau para penonton rasa kurang percaya, buat semakan dan kajilah sendiri. Itulah perbezaannya antara mereka yang berkehendak dan mereka yang memikirkan soal negara. Tetapi sangat menyedihkan apabila ada antara mereka ataupun rakyat yang masih buta mata dan hatinya menilai dan mentafsir. Beginilah, kita anggap saja mereka semua ini sudah terdesak kerana masa pun sudah tak lama lagi. Alang-alang berkuasa, inilah masanya untuk mereka petik mana yang mereka sempat walaupun dalam keadaan darurat.
Terkilanya kami rakyat jelata menyaksikan kebejatan dan korupsi yang berlaku dalam negara tanpa rasa sipu, malu dan silu. Jangan lupa ukirkan pangkat dan gelaran mereka pada batu nisan dan kebumikan mereka di kubur pahlawan agar menjadi kenangan generasi akan datang tentang siapakah pengkhianat negara. Ingat, rakyat memerhati.